membawa identiti pengenalan diri ataupun kad pengenalan untuk disahkan identiti penerima vaksin. Dan seterusnya, Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin bersama Yang Berhormat Khairi Jamaluddin dan Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Adham Baba dibawa dan juga diiringi menuju ke auditorium untuk sesi taklimat program imunisasi COVID-19 peringkat kebangsaan. Semoga majlis ini berjalan dengan lancar, selamat dan berjaya, mendapat restu dan perlindungan di bawah lembayung ilmu, serta berkatilah ia dari awal hingga akhirnya. Ya fa'alu lima yurid. Kami juga memohon ke hadratmu, semoga pelaksanaan imunisasi COVID-19 yang dilancarkan akan dapat memberi manfaat dan menjauhkan rakyat dari mendapat jangkitan wabak yang berbahaya ini. Kami juga mengharapkan limpahan rahmat-Mu. Semoga pelaksanaan imunisasi akan menjadi asbab terhentinya penularan wabak COVID-19 dalam negara Malaysia yang tercinta ini. Allahumma dfa'anna bala wal ghala wal waba wa ta'un wal fahsya wal munkar wal baghy wa su'al mukhtalif wa syada'id wal mihan ma zahara minha wa ma batan. Innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Allahumma inna na'udzubika minas samam wal batan والجبن والجذام والبرص وسيء الأسقام. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, syukur kepada yang berzina dapat kita melaksanakan majlis pelajaran konferens imunisasi COVID-19 kebangsaan yang pastinya tahun ini akan termaktub dalam tata sejarah negara kita. Program ini dimulai dengan ketika Solo
Yang Isteri Pemerintahan Terhormat Tan Sri Dato' Haji Muhyiddin bin Haji Muhammad Yassin Perdana Menteri Malaysia bersama dengan Perdana Tan Sri Dato' Sri Dr. Hisam bin Abdullah Ketua Perdana Kesihatan dan juga 4 orang petugas Kerajaan Harapan Kebangsaan Malaysia. Pada hari ini, seterusnya, mari kita saksikan video rancangan dan pelaksanaan pemberian vaksin COVID-19. Mari saksikan. Vaksin COVID-19. Vaksin merupakan salah Lakukan saringan di kaunter triage. Anda dikehendaki melakukan pendaftaran masuk menggunakan MySejahtera dan melakukan pemeriksaan suhu badan. Kedua, lakukan pendaftaran vaksin dengan mengimbas QR kod pendaftaran vaksin. Pengesahan penerima vaksin akan dilakukan melalui kad pengenalan. Ketiga, sesi taklimat. Menghadiri sesi taklimat. Keempat, melengkapkan borang persetujuan penerimaan vaksin atau consent form. Anda dikehendaki menandatangani borang persetujuan suntikan vaksin. Kelima, bilik vaksinasi. Menerima suntikan di bilik vaksinasi. Setelah menerima suntikan, anda dikehendaki mengimbas QR kod nombor siri vaksin. Keenam, sesi pemantauan. Anda akan dipantau oleh anggota kesihatan selama 15 hingga 30 minit untuk melihat sekira berlakunya kesan sampingan. Ketujuh, temu janji. Anda akan diberikan temu janji bagi suntikan dos kedua. Tata-cara dan pelaksanaan pemberian vaksin COVID-19. Yang Berhormat Perdana Menteri dan para hadirin sekalian, bagi meneruskan majlis pada hari ini, dipersilakan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri diiringi oleh Yang Berhormat Menteri Sains Teknologi dan Inovasi, Yang Berhormat Menteri Kesihatan dan Ketua Perdana Kesihatan untuk menuju ke stesen konsen di luar untuk Malaysia. Cuma kena pesan ni ya. Baik, dapat kita saksikan Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin berjalan keluar dari Dewan Auditorium untuk kembali ke stesen deklarasi ataupun stesen untuk mendapatkan borang consent form ataupun borang kebenaran untuk mendapatkan vaksin COVID-19. Ini satu perkara yang perlu untuk diberikan perhatian kerana dalam proses ataupun protokol kesihatan dan juga susun atur yang telah pun diguna pakai dalam program imunisasi COVID-19 peringkat kebangsaan, borang kebenaran ataupun borang persetujuan untuk mendapatkan vaksinisasi COVID-19 perlu untuk ditandatangani dan juga perlu untuk disempurnakan oleh penerima vaksin kerana antara elemen-elemen penting yang diperjelaskan dalam borang vaksin tersebut adalah tentang bagaimana Jawatankuasa Muzakarah Kebangsaan telah pun menetapkan hukum harus bagi pengambilan vaksin COVID-19. Kemudian beberapa soalan yang perlu dijawab antaranya adakah para penerima mempunyai alahan terhadap sebarang bentuk ubat-ubatan ataupun sebarang bentuk vaksin dan juga mengalami sebarang masalah kesihatan yang bergejala yang boleh dikenal pasti. Dan di sini ataupun di stesen ini juga pegawai perubatan akan melakukan oral evaluation ataupun penerangan secara
secara lisan dan juga penilaian secara lisan tentang status kesihatan bagi para penerima. Adakah penerima itu antaranya mempunyai masalah kesihatan sebelum datang untuk menerima vaksin, mempunyai masalah kesihatan kronik ataupun mempunyai interaksi ubat-ubatan. Jadi apabila selesai proses oral evaluation ataupun penjelasan secara lisan dan juga penerangan secara lisan serta pemahaman secara lisan tersebut, maka penerima vaksin akan terus menandatangani dan juga akan mengisi setiap kotak kebenaran ataupun kotak deklarasi sekiranya mempunyai sebarang gejala ataupun petanda-petanda yang tidak memungkinkan mereka untuk mendapatkan vaksin COVID-19. Bersama dengan Usai Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin menandatangani consent form ataupun borang persetujuan bagi vaksin COVID-19, maka borang persetujuan ini akan diguna pakai sebagai dokumen pembuktian bertulis bagi memastikan kerelaan penerima vaksin tersebut dalam mendapatkan vaksin COVID-19 diterjemahkan melalui dokumen yang telah ditandatangani. Seterusnya, Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin ke stesen suntikan vaksin COVID-19. Inilah dia, seluruh rakyat Malaysia memberikan perhatian penuh. Individu terawal yang akan menerima suntikan vaksin COVID-19, Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin, Perdana Menteri Malaysia. Penerangan diberikan oleh Sister Lina Ibrahim, seorang jururawat kesihatan di Putrajaya ataupun di Pejabat Kesihatan Putrajaya. Beliau telah pun bertugas lebih kurang selama 23 tahun dalam karier perkhidmatannya bagi bidang perubatan dan 5 tahun di Pejabat Kesihatan Putrajaya, dan beliau juga antara jururawat kesihatan yang selalu melaksanakan ataupun kerap melaksanakan proses vaksinisasi dan juga proses imunisasi kebangsaan sebelum ini. Jadi perkara yang penting untuk perlu diperhalusi tentang prosedur bagi suntikan vaksin COVID-19 ini, bagi COVID-19 ataupun vaksin COVID-19 menggunakan picagari low dead volume ataupun LDV yang mana digunakan untuk mengurangkan pembaziran setiap titisan vaksin COVID-19. Itu dia picagari yang digunakan, low dead volume, disuntik ke dalam vial vaksin COVID-19 Comirnaty. Setiap satu vial itu boleh menghasilkan lebih kurang 6 dos suntikan, yang mana vial itu ataupun kandungannya telah pun dilarutkan dengan 0.9% sodium chloride untuk memastikan keberkesanan 6 dos suntikan itu akan dapat dihasilkan. Dan picagari itu digunakan apabila low dead volume itu digunakan untuk mengurangkan pembaziran apabila kalau penggunaan picagari biasa 0.08 ml lebihan cecair akan dihasilkan dalam picagari yang biasa. Namun untuk low dead volume ataupun low dead volume syringe ini, ia dapat mengurangkan 0.08 ml pembaziran cecair khususnya kepada vaksin COVID-19. Dan picagari ini kebiasaannya digunakan untuk pemberian insulin dan juga untuk beberapa perkara-perkara imunisasi yang digunakan bagi mengelakkan sebarang pembaziran cecair. Seperti yang dimaklumkan dalam borang kebenaran itu, suntikan akan disempurnakan di bahu penerima dan 1 dos suntikan akan diberikan. Ini merupakan amalan dan juga protokol biasa bagi pemberian imunisasi. Low dead volume syringe ataupun picagari LDV dicocok masuk ke bahu Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin dan dicabut keluar. Alhamdulillah, sempurna sudah proses suntikan dos pertama bagi vaksin Comirnaty Pfizer BioNTech untuk Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin. Ini satu gambaran yang membuka mata seluruh rakyat Malaysia tentang bagaimana kesudian Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk menjadi individu terawal bagi menerima vaksin ini dalam kita mendidik dan juga
mengajak seluruh rakyat dan juga masyarakat Malaysia supaya menerima vaksin COVID-19 dalam kita mencapai imuniti kelompok. Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin memegang kad yang tertulis lindung diri, lindung semua, dan juga memegang surat dan juga borang kebenaran ataupun consent form bagi proses protokol biasa untuk imunisasi COVID-19 peringkat kebangsaan. Untuk amalan yang telah pun digariskan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia, selepas vaksin COVID-19 diberikan, akan ada jeda masa sehingga 30 minit untuk setiap penerima supaya berehat terlebih dahulu untuk memastikan agar sebarang tindak balas ataupun reaksi ataupun kesan-kesan alahan segera yang boleh berlaku terhadap tubuh badan penerima akan dapat dikenal pasti oleh pegawai perubatan di pusat kesihatan yang memberikan vaksin tersebut. Jadi 30 minit itu adalah masa untuk penerima berehat dan memastikan sekiranya ada sebarang tindak balas ataupun reaksi badan terhadap penerimaan vaksin COVID-19 tersebut perlu dimaklumkan kepada pegawai perubatan yang mengesahkan pemberian vaksin bagi COVID-19. Ya, itu dia dapat kita gambarkan bersama dengan anda. Ini momen dan juga saat yang cukup berharga dan juga menjadi permulaan kepada program imunisasi COVID-19 peringkat kebangsaan. Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin, individu terawal yang menerima vaksin Comirnaty Pfizer-BioNTech yang dibawa masuk ke Malaysia beberapa hari yang lalu dengan lebih 312,000 dos suntikan yang dibawa. Dan ini pula merupakan frontliner yang menerima vaksin COVID-19 terawal dalam kelompok ataupun kohort kumpulan yang pertama untuk petugas barisan hadapan. Dan antara petugas barisan hadapan yang bertuah untuk menjadi individu pertama, mereka ini seringkali mengendali dan juga menyempurnakan bidang tugas untuk kita memerangi pandemik COVID-19. Yang sedang menantikan untuk penerimaannya ini adalah Encik Clement, anak lelaki Marai Francis, salah seorang petugas kesihatan, dan masih lagi Sister Lina Ibrahim, jururawat kesihatan yang bertugas di Pejabat Kesihatan Daerah Putrajaya, akan menyempurnakan proses vaksinisasi ataupun imunisasi COVID-19 kepada Encik Clement, anak lelaki Marai Francis. Saudara, yang menariknya tentang sifat vaksin COVID-19 ini, apabila ia dibuka daripada kotak rangkaian vaksin tersebut ataupun kotak yang mengandungi ais kering sehingga boleh mencapai julat suhu negatif 60 darjah Celsius sehingga negatif 90 darjah Celsius. Apabila dibuka, ruang dan juga jeda masa yang boleh diberikan untuk tempoh terdedah kepada suhu ataupun tempoh di suhu bilik adalah lebih kurang 5 ke 6 jam. Jadi ini merupakan fasa-fasa yang kritikal untuk memastikan setiap vial ataupun setiap suntikan vaksin itu tidak dibazirkan. Dan berbahagia Tan Sri Dato' Sri Gubernur Hisab bin Allah untuk menjadi orang yang... Seterusnya, kita menantikan giliran yang berbahagia Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia, untuk menerima suntikan vaksin COVID-19. Dan dalam kita menilai tentang suntikan vaksin COVID-19, sudah pastinya jenis yang digunakan adalah Comirnaty buat ketika ini untuk petugas barisan hadapan dan menggunakan jenama Pfizer-BioNTech. Jadi dengan lebih kurang 500,000 penerima yang akan dikelompokkan dalam kumpulan pertama buat ketika ini, lebih 1 juta dos vaksin akan diberikan. Maka dalam tempoh selepas dos pertama itu diberikan, akan ada julat masa sehingga 14 hari sehingga 21 hari supaya sebarang kesan reaksi ataupun kesan alahan terhadap vaksin COVID-19 tersebut akan dapat diterjemahkan ataupun ditamsilkan dalam tubuh
tubuh badan penerima, dan selepas itu dos kedua untuk menyempurnakan program imunisasi bagi setiap individu. Bukan sahaja jenis Pfizer BioNTech yang akan dibawa masuk ke Malaysia, tetapi selepas ini juga jenama seperti Sinovac dan juga AstraZeneca juga akan dibawa masuk untuk menyempurnakan kumpulan yang seterusnya, khususnya kepada kumpulan kedua dan juga kumpulan yang ketiga. Untuk hal dan juga perihal picagari yang digunakan, Kementerian Kesihatan Malaysia melalui Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Adham Baba telah pun mengumumkan lebih 20 juta picagari ataupun suntikan picagari dibawa masuk ke Malaysia, iaitu low dead volume syringe ataupun picagari low dead volume yang digunakan khas bagi pemberian vaksin COVID-19, kerana dengan penggunaan picagari khas ini ia dapat mengurangkan pembaziran bagi setiap titisan vaksin COVID-19 yang diberikan kepada penerima. Apa yang penting, perbandingannya itu amat spesifik, kerana kalau kita membandingkan kepada picagari biasa dengan penggunaan 0.08 ml yang selalunya akan dibiarkan di bahagian ruang antara jarum dan juga picagari tersebut, tetapi untuk low dead volume syringe ini ia akan memastikan 0 ataupun 0.08 ml itu akan dapat dikurangkan supaya tidak akan berlaku sebarang pembaziran bagi setiap titisan vaksin COVID-19 yang akan diberikan kepada penerima. Dan yang menariknya juga untuk kita gambarkan bersama dengan anda di Pusat Kesihatan Daerah di Putrajaya pada kali ini adalah tentang bagaimana komitmen yang ditunjukkan oleh para petugas pejabat kesihatan daerah Putrajaya untuk memastikan setiap protokol dan juga prosedur yang perlu untuk dipatuhi. Sebelum kita mendaftar untuk menjadi penerima vaksin COVID-19, ada beberapa perkara yang perlu dipatuhi, khususnya kepada golongan yang berisiko tinggi ataupun golongan yang dikecualikan daripada untuk mendapatkan vaksin COVID-19. Buat ketika ini, menurut kepada bahagian penyelidikan di Kementerian Kesihatan Malaysia, belum ada sebarang pembuktian kepada ujian vaksin COVID-19 yang akan dilakukan kepada individu berusia di bawah 18 tahun ataupun kepada golongan kanak-kanak khususnya. Disebabkan itu, dengan peruntukan yang telah pun diletakkan oleh pihak kerajaan dalam belanjawan 2021 sebanyak lebih 3 bilion ringgit untuk memastikan lebih daripada 80% rakyat Malaysia mendapat ataupun mencapai kepada tahap imuniti kelompok dan juga untuk mencapai tahap herd immunity tersebut. Jadi dalam hal ini kita memberikan vaksin terlebih dahulu kepada golongan petugas barisan hadapan, kemudian kepada golongan warga emas, diteruskan kepada golongan dewasa yang berusia 18 tahun ke atas. Cuma ada beberapa golongan juga yang akan turut diberikan perhatian penuh, khususnya kepada mereka yang berisiko mempunyai penyakit-penyakit yang sudah pun berada dalam tubuh badan, penyakit 3 serangkai, immunocompromised dan juga mereka yang mempunyai beberapa kesan ataupun reaksi terhadap ubat ataupun alahan terhadap ubat yang akan diberikan perhatian penuh oleh pakar-pakar perubatan ataupun pegawai perubatan. Ya, yang berbahagia Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia, disuntik dengan vaksin COVID-19. Juga antara individu terawal yang menerima vaksin kombinasi Pfizer BioNTech. Selesai sudah Tan Sri Dr. Hisham mendapatkan kod tempur tadi dia dengan selesa lepas menerima vaksin dan akan menuju terus ke bilik pemantauan. Tan Sri. Selepas disuntik dengan vaksin tersebut, masa untuk berehat diberikan selama 30 minit untuk memerhati sebarang bentuk perubahan, kesan, reaksi ataupun terdapat sebarang reaksi segera hasil daripada pemberian vaksin COVID-19. Sekiranya tiada, maka boleh terus kembali ataupun pulang ke rumah masing-masing bagi para penerima untuk kumpulan kedua dan ketiga nanti, supaya dapat memastikan agar perkara itu dan juga protokolnya dapat dipatuhi, dan ini merupakan salah satu daripada pemerhatian yang dilakukan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia. Kita akan kembali selepas ini untuk membawakan perkembangan dari semasa ke semasa tentang apa yang berlaku di Pusat Kesihatan Daerah di Putrajaya. Cuma yang menarik boleh saya kongsikan bersama dengan anda, mengapa Pusat Kesihatan Daerah di Putrajaya ini dipilih? Bukan sahaja
sahaja ia terletak berhampiran dengan pusat pentadbiran kerajaan, khususnya di Kementerian Kesihatan Malaysia, tetapi dengan dinaungi oleh klinik kesihatan di Presin 18, Presin 9, 11 dan juga 14. Pusat Kesihatan Daerah di Putrajaya juga bertanggungjawab dalam mengendalikan sebarang pelaporan kes bagi COVID-19 dan juga kes-kes penyakit berjangkit, dan juga Inspektor Kesihatan ataupun Perubatan Kesihatan Awam akan memastikan supaya kes-kes yang dilaporkan itu akan dapat ditangani dengan segera dan kemudian akan dimobilisasikan kepada klinik kesihatan untuk memberikan rawatan ataupun untuk membawa pesakit-pesakit COVID-19 ke tempat-tempat kuarantin dan juga tempat-tempat rawatan khususnya di hospital. Jadi pejabat kesihatan daerah berperanan penuh dalam memastikan agar proses mobilisasi dan juga proses pengurusan bagi pandemik COVID-19 ini akan dapat dilaksanakan dengan sempurna. Jadi buat ketika ini kita akan kembali kepada rakan penyampai di Angkasa Peri. Akan ada beberapa sedikit lagi perkongsian yang kami bawakan dari semasa ke semasa langsung dari Pusat Kesihatan Daerah di Putrajaya. Silakan. Terima kasih Ismail. Satu perkongsian yang cukup menarik. Saya rasa kita telah pun mendapat lebih banyak maklumat berkaitan dengan proses yang akan dijalankan secara berterusan di seluruh negara, dan lindung diri, lindung semua. Dan ada 5 cara untuk anda mendaftar dan membuat temujanji untuk vaksinasi ini walaupun telah pun diberikan secara fasa. Satunya pasti anda mengemas kini aplikasi MySejahtera untuk memberikan butiran peribadi anda, dan juga secara talian hotline yang akan diumumkan kepada rakyat Malaysia tidak lama lagi. Juga menerusi program bantuan outreach yang akan dijalankan oleh pihak kementerian. Juga menerusi laman sesawang vaksincovid.gov.my, juga dari segi usaha pendaftaran di fasiliti kerajaan dan swasta. Apapun tahniah kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang telah pun selesai mendapatkan suntikan pertama vaksin COVID-19, diikuti dengan KP Kesihatan kita Tan Sri Nur Hisham. Kita nampak tadi dari segi susun atau acaranya amat cepat, walaupun selepas suntikan itu ada ruang pemerhatian yang diambil, dan kita harapkan ini dapat memberikan lebih motivasi lagi kepada masyarakat untuk sama-sama tampil dan cuba mendapat secepat mungkin imuniti kumpulan yang kita inginkan. Jadi dengan itu kita telah pun menunjukkan kepada anda prosesnya. Maka satu lagi berita palsu telah dapat kita tangani dengan menunjukkan proses tadi. Ada berita palsu yang mengatakan terpaksa menunggu 1 hari untuk mendapat dos vaksin. Namun ketika kita memaparkan tadi proses dan langkah-langkah yang akan anda ikuti, sudah pasti anda sedia maklum bahawa ia mengambil masa yang agak singkat. Selepas menerima vaksin, anda perlu tunggu 15 minit sekurang-kurangnya untuk melihat tindak balas vaksin itu kepada badan anda. Sama ada anda mempunyai alahan ataupun sebaliknya kepada kandungan di dalam vaksin itu. Dan sekiranya anda mempunyai alahan terhadap ubatan atau vaksin sebelum ini, anda harus maklumkan kepada doktor dan juga petugas-petugas kesihatan supaya kita boleh